Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa uswatina Sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidid du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin adada anfasil makhluqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما صحيحا والحمد لله رب العالمين. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan lagi disanjungi dan dicintai para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, tuan-tuan imam, seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Jauhar Taman Sentosa, yang diraikan lagi dikasihi dan disayangi ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu ta'ala anhum, dan khususnya kepada tuan pengarang kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyayikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah, dapat lagi kita menyambung pengajian pada malam ini, pada membicarakan ilmu asas fardu ain tauhid, pada menghuraikan kitab Hidayatus Salikin. Semoga duduknya kita dalam majlis ilmu pada malam ini qabul di sisi Allah sebagai suatu amal soleh yang menjadi saham di akhirat nanti insya-Allah. Kita menyambung pada perbahasan sifat wujud pada muka surat 25 kitab Jawi, baris yang kelima daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid daraini amin Allahumma amin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, pertama, wujud artinya ada. Baik, maka kita nak menyambung sedikit huraian berkenaan sifat wujud, berkenaan kisah-kisah. Ini masuk pada kisah yang terakhir berkenaan seorang ulama berdebat dengan seorang kafir yang free thinker, iaitu meyakini tidak ada Tuhan. Mereka berdialog. Siapakah ulama ini? Imam Abu Hanifah.
yang bernama Nu'man bin Thabit rahimahullahu ta'ala, pengasas mazhab Hanafi. Okay? Sebut mazhab Hanafi, tuan-tuan ada dapat video tak? Pasal orang Rohingya kena tanya solat isyak berapa rakaat. Tak ada kan? Tak ada, bagus lah. Ni jenis semua layan Quran, kitab hadis semua ni, pun tak main ni. Nah, ada satu ni saya cerita sikit lah. Video tu, dia entah apa dia nak terjah orang Rohingya tu. Tuan-tuan, Rohingya ke bangsa apa pun, negara apa, jangan pandang lekeh pada orang. Dia ada sifat pandang rendah tu. Jadi dia punya video tu dalam 3 minit macam tu. Banyaklah dia tanya. Jadi dia tanya, you semayang maghrib berapa rakaat? Orang tu jawab 5. 5 rakaat, betul lah. Pasal mazhab Hanafi, semayang rawatib dia berat. Kita rawatib kita berat tapi tak buat. Semayang dia maghrib 5, 3 fardu, 2 ba'diyah. 5 yang tanya tu macam kau-kau orang tu salah lah. Dia ketawa ke orang tu. You isyak berapa? Saya isyak 15 rakaat. 15? Kau biar betul kau 15? Dia condemn orang tu. Maaf kalau jahil, baik bertanya. 15 rakaat datang daripada mana? 4 qabliyah. Kita 4 qabliyah, 2 muakkad, 2 ghairi muakkad. 2 muakkad, 2 tidak muakkad kita. Hanafi 4 rakaat qabliyah, 4 muakkad. Kemudian 4 fardu isyak. Kemudian 4 ba'diyah isyak. Berapa dah? 12. Kemudian 3 witir. Budak tu dengar, saya mazhab Hanafi lah, nanti isyak ada witir. Dia kata apa? Kau witir kau ingat ni tarawih ke? Nak bahasa kasar sikit tak? Salah seorang tok guru saya, dia kata apa? Alah bodoh. Witir sunat sepanjang tahun. Cuma yang orang jumpa Ramadan sebab apa? Apabila Ramadan, witir dituntut sunat berjemaah. Dah confirm dia tak buat witir mamak tu. Dia pergi ketawakan orang tu. Kau ingat witir-witir ni tarawih ke? Orang Rohingya tu diam. Yang bertanya tu rambut balung ayam. Yang ditanya Rohingya tu kopiah, kurta. Nampak? Penat umat hari ni, ibu-ibu, ayah. Kemudian ingat mazhab Hanafi, witir dia wajib. Dalam mazhab Hanafi, fardu dengan wajib ada beza. Kita fardu tu wajib tapi tengok ibadat haji kita. Siapa yang dah buat haji, fardu haji lain. Fardu tu rukun lah. Rukun haji lain, wajib haji lain. Rukun haji niat. Wajib haji niat di miqat. Siapa niat luar daripada miqat, haji sah tapi kena dam. Nampak? Fardu, yakni rukun tu fardu dengan wajib. Kita nak nampak mazhab kita pada ibadat haji. Pada ibadat lain kita fardu tu wajib sama. Mazhab Hanafi, fardu lain wajib lain. Bagi witir, semayang fardu 5 waktu tetap, witir wajib. Mazhab Hanafi. Dia boleh gelak kat orang tu, dia witir tak buat. Nampak? Aduh, tengok budak. Tu jaga-jaga tu pasal sebut mazhab Hanafi tadi tu. Imam Abu Hanifah. Dia boleh sound apa witir kau ingat ni tarawih ke? Alah malu je. Baik tak saya cakap. Okey baik. Kalau terjumpa video tu, bersedialah. Maksud kata apa? Ni ustaz cakap ni. Allah. Banyak dah ustaz-ustaz yang yang bagi maklum balas ataupun tindak balas pada video tersebut. Yang ustaz-ustaz ni menerangkanlah, yang netizen di post video tu, apa pandangan anda solat isyak 15 rakaat? Pandangan saya, engkau bodoh. Ada kita tanya orang macam gitu, makin memfitnah video tersebut. Jaga baik-baik. Bimbang video tu masuk dalam grup Yasin ke, grup masjid ke. Baik, jangan pandang lekeh kat orang. Selesai kita punya fardu ain. Baik. Maka dalam kisah Imam Abu Hanifah,
pengasas mazhab Hanafi ni, Imam Nu'man bin Thabit radhiyallahu anhum, dia berdialog. Imam Abu Hanifah ditanya, kafir ni tanya, adakah Allah wujud? Imam Abu Hanifah jawab, ya. Kafir tu tanya pula, di mana Allah? Dia jawab, Allah ada, tidak bertempat. Kemudian kafir tu kata, buktikan. Dah macam siapa tu? Udo Umar. Kenal Udo Umar? Tak kenal Udo Umar? Saya je lah layan Udo Umar. Dia nama popular dia Haji Bakhil. Udo Umar. Dalam satu cerita dia menyatakan 4 masailah, dia kata. Nuju 4 belalang kan. Dia kata buktikan. Jadi Imam Abu Hanifah buktikan. Dia kata apa? Dia buktikan dengan bertanya, engkau ada nyawa? Kata kafir tu, memang aku ada nyawa. Kalau aku tak ada nyawa, aku mati. Baik. Kemudian ditanya oleh Imam Abu Hanifah, mana terletaknya nyawa engkau? Ini bukan mana terletaknya kekuatan laksamana tuah, kan? Mana terletaknya nyawa engkau? Adakah di kepala, atau di perut, atau di kaki? Kafir itu bingung-bingung, kat mana nyawa aku? Satu. Okey, satu tu dia dah fail lah tu. Kemudian Imam Abu Hanifah tanya lagi, dalam dalam susu ada tak minyak? Dia kata ada. Kafir tu jawab ada. Maka Imam Abu Hanifah tanya, di manakah terletaknya minyak di dalam susu itu? Di sebelah atas atau di sebelah bawah? Maka kafir tersebut sekali lagi terpinga-pinga, tak tahu nak jawab. Kemudian ditanya lagi oleh Imam Abu Hanifah, seperti dia bukan tanya, dia bagi tahu, seperti mana nyawa engkau tidak bertempat dalam tubuh dan minyak tidak bertempat dalam susu, maka begitulah Allah tidak bertempat di alam ini. Maksud dia, kalau kita kata nyawa bertempat lah, mana? Dalam tubuh. Susu bertempat lah, minyak bertempat lah, mana? Dalam susu. Tapi nyawa tu kita tak tahu tempat spesifik dia kat mana. Okey? Nyawa tu tempat spesifik kat mana kita tak tahu. Kita tahu dalam tubuh kita, roh tu. Kalau susu pula, minyak tu memang bertempat dalam susu, tapi kita tak tahu spesifik belah mana. Maka kesimpulan dekat sini, maksud dia nak mengumpamakan dengan Allah tak bertempat. Maksud dia apa? Minyak dalam susu, nyawa dalam tubuh tidak bertempat spesifik. Kita tahu dia bertempat je, dia tetap bertempat sebab dia makhluk. Nyawa dalam tubuh, minyak dalam susu, dia tetap bertempat, tapi bertempat yang spesifik tidak ada. Maka diumpamakan dengan Allah, bahawa Allah tu tidak ada tempat yang spesifik. Allah bertempat umum pun tak, bertempat spesifik pun tak, bahkan tidak bertempat. Baik. Kemudian kafir ini tanya lagi, apakah yang ada sebelum Allah dan selepas Allah? Maka jawab Imam Abu Hanifah, tidak ada yang sebelum Allah dan tidak ada yang selepas Allah. Maka kafir itu kata, bagaimana sesuatu yang wujud tidak ada sesuatu sebelum dan selepasnya? Maka kata Imam Abu Hanifah, dalilnya, buktinya ada pada anggota tubuh kamu. Lihat pada jari kamu, apa yang ada sebelum ibu jarimu dan apa yang ada selepas kelingking. Tengok, sebelum ibu jari tak ada apa, lepas kelingking tak ada apa. Itulah maksud dia. Sebelum Allah tak ada apa dan selepas Allah tak ada apa. Maksud dia, sebelum Allah tak ada apa, maksud dia Allah tidak ada pencipta. Tidak ada yang wujud mendahului Allah, tak ada. Bahkan Allah wujud, tidak ada permulaan dan tidak ada yang mencipta. Selepas Allah, Allah Maha Kekal, bermaksud Allah tidak binasa. Kalau semua dah binasa, maka tinggallah Allah. Seperti yang Allah hancurkan segala alam, maka Allah matikan juga malaikat Israfil. Kemudian Allah hidupkan Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua, barulah bangun semua makhluk untuk ke alam akhirat. Baik. Maka kalau Allah habiskan semua alam ni, hanya tinggal Allah sahaja yang wujud. Itu maksud Allah Maha Kekal, tidak binasa. Selepas Allah tak ada apa dah. Allah yang Maha Akhir. Huwa awwalu wal akhiru. Baik. Kemudian soalan akhir daripada kafir itu,
Dia kata, apa yang Allah tengah buat sekarang? Allah tengah buat apa sekarang? Tanya. Dia berkait masa. Nah, Allah tengah buat apa sekarang? Kata Imam Abu Hanifah, soalan kau ni special sikit. Maka aku nak jawab, keadaan yang sebegini tak kena. Apa keadaan sebegini tu? Masa mereka berdialog, kafir tu ke atas mimbar, Imam Abu Hanifah kat bawah. Maka bila dia nak jawab, ini soalan kau yang akhir ni agak istimewa sikit, maka keadaan kita ni tak kena ni, kita tukar. Kau turun, aku naik. Tukar. Imam Abu Hanifah naik mimbar, kafir tu turun mimbar. Sekarang aku boleh jawab. Imam Abu Hanifah kat atas mimbar, sekarang aku boleh jawab. Dia kata apa? Imam Abu Hanifah jawab, Allah sedang menaikkan aku, yakni memenangkan orang beriman dan menurunkan kau, mengalahkan akan kesesatan. Baru dia nampak Allah sedang menurun dan menaikkan hamba je. Nah, baik. Jadi nak jawab dengan orang kafir kena gitu lah. Nak jawab dengan orang Islam boleh pakai dalil Quran hadis. Orang kafir tak boleh pakai Quran hadis sebab dia tak beriman. Baik. Selesai. Kemudian maka rumusan daripada sifat wujud Allah ini, kewujudan Allah yang kita dah syarah daripada minggu lepas ni, ini kita nak rumuskan, kita nak simpulkan apa dia? Kewujudan Allah dapat dibuktikan dengan wujudnya alam ni. Itulah tanda Allah wujud. Nah, nak kata Allah tak wujud tak boleh. Sebab apa? Alam ni ada. Okey, alam ni ada. Bahkan alam gaib lagi ada. Nah, tu tanda wujud Allah. Berapa alam Allah cipta? Yang kita tahu alam syahadah kita, yang dipanggil alam muluk, alam malakut, alam barzah, alam lahut, alam jabarut. Nah, berapa alam? Baik, alam akhirat lagi. Akhirat dah ada, dah. Syurga neraka, neraka tengah menyala-nyala. Malaikat Malik sedang membakar, memanaskan neraka. Sebab tu bila sembahyang Zuhur, bahang terlampau panas, disunatkan takhirkan sembahyang Zuhur. Sunat lewatkan sembahyang Zuhur. Nah, kerana sembahyang malaikat terlampau panas, awal Zuhur tu makruh. Nah, tapi surau ibu-ibu, ayah-ayah ada aircon, jangan mengada-ngada nak lewatkan. Kita lewatkan je, kita lewatkan. Oh, dia ngetes apa lewat. Nah, azan awal banyak lewat, tak payah sini ada aircon kipas. Dia sembahyang kat tu, tempat terbuka tu, panas kan. Terlampau panas jadi tak khusyuk, makruh. Lewatkan sikit supaya panas tu merudum, baru sembahyang. Nah, kerana Nabi pernah sebut bahang panas yang kita rasa waktu awal Zuhur tu adalah bahang panas yang mana malaikat Malik sedang membolak-balikkan bara neraka. Itu alam lain tu, kita rasa dah bahang dia. Nabi pesan dah. Kalau neraka betul, Allah Rabbi, kita mesti tak tahan. Okey, baik. Maka macam mana nak amal? Kita dah beriman Allah tu bersifat wujud. Macam mana nak amal? Dia kata, dan sepatutnya bagi mukmin yang mu'taqid, bagi orang beriman yang beriktikad, dia hendaklah ingat kepada Allah pada setiap yang wujud. Tengok segala apa yang wujud ni, ingat Allah. Allah jadikan. Walaupun dia tengok tu baik, Allah jadikan. Walaupun dia tengok tu buruk, Allah jadikan. Walaupun dia tengok tu amal soleh, Allah jadikan. Walaupun dia tengok tu maksiat, Allah jadikan. Tapi ingat, itu untuk akidah, hakikat keimanan. Nampak orang bermaksiat dengan berjudi, dengan menunggang motor, laki perempuan tak ada hubungan halal, dengan terdedah aurat, dengan konsert yang melalaikan maksiat. Nampak semua yang maksiat tu. Kalau nampak yang amal soleh, memang ingat Allah lah. Nampak segala yang maksiat tu, Allah juga. Ingat kepada Allah. Ini semua Allah yang takdirkan. Nah, tapi jangan reda. Haram reda. Allah perintah suruh benci. Dan kalau ada kuasa, tangani. Cegah mungkar. Nah, jangan pula nampak orang tak semaya, orang zina, orang judi, orang mabuk. Ini semua Allah yang jadikan. Ya, betul, Allah jadikan. Habis kau nak reda? Ini semua Allah. Jangan ketuk dengan tongkat kepala dia.
Nah, haram redha, wajib benci. Kalau ada kuasa, wajib tangani, wajib cegah. Tak ada kuasa, dengan lidah cakap, tak baik, mabuk gini, tak bagus, gini ni Allah laknat. Nah, tak mampu cakap, benci dengan hati. Contoh, ada anak. Nah, ada anak ke, suami ke, tak kisahlah. Contoh kita buat suami isteri lah, suami berjudi ataupun minum arak. Nah, di hati kita kena redha yang mana ni? Ni halus ni. Kita kena redha bahawa itu takdir Allah. Allah takdirkan dia berjudi, dia mabuk. Kita kena redha atas ini semua Allah takdir. Aku redha. Satu. Itu satu sudut. Sudut yang lain, wajib benci. Mana pula? Perbuatan makhluk. Sebab yang takdir tu perbuatan makhluk ke perbuatan Allah yang takdirkan tu? Perbuatan siapa? Allah. Yang takdirkan tu, yang menggerakkan tu perbuatan Allah. Wajib kita redha. Jangan tak redha dengan qada dan qadar Allah. Aku tak redha, kenapa Tuhan buat suami aku macam ni? Dia meroyan. Nah, terjerit-jerit, kenapa suami aku bukan laki orang lain? Apa pasal takdirkan keluarga aku macam ni? Itu boleh jadi dosa besar. Nah, kalau sampai mempertikai Allah, boleh tergelincir jadi batal syahadah, jadi murtad. Tu kena jaga. Takdir Allah wajib kita redha. Ya Allah, ini semua takdir Engkau, ya Allah, aku redha, ya Allah, aku terima, aku redha, ya Allah. Tapi perbuatan makhluk tu wajib benci. Ada kuasa, cegah. Jadi kita erti. Nah, yang kita redha perbuatan Allah, yang kita benci perbuatan makhluk. Perbuatan Allah mana? Allah mentakdirkan hamba-Nya bermaksiat. Wajib kita redha. Bukan redha maksiat tu. Redha perbuatan Allah. Allah takdirkan amal soleh ke, Allah takdirkan maksiat ke, Allah takdirkan nikmat ke, Allah takdirkan musibah ke, wajib redha. Itu qada dan qadar. Beriman pada qada dan qadar, wajib redha. Nah, yang kita benci, kalau amal soleh kita redha lah. Kalau maksiat, yang kita benci mana? Perbuatan makhluk. Berjudi, berzina, maksiat, minum arak, tinggal semayang. Nah, wajib benci. Contoh. Nak buat contoh apa? Tadi tu dah contoh lah tu. Nah, faham tak ni? Kita kena redha perbuatan Allah. Perbuatan Allah mana? Qada dan qadar dia mentakdirkan tu, wajib kita redha. Okey? Dan kita wajib benci perbuatan makhluk pula. Jangan dengan perbuatan makhluk pun kita redha. Tak apalah, ya Allah, laki aku judi, mabuk, aku redha. Salah. Berdosa redha, haram. Kata redha tadi, redha tu takdir Allah. Dengan Allah kita kena redha, tu perbuatan Allah menggerakkan tu. Takdir Allah, qada dan qadar Allah tu kita kena wajib redha. Perbuatan makhluk wajib kita benci. Aku benci maksiat tu, ya Allah. Kalau boleh cegah, cegah. Kalau tak mampu cegah, doa. Nah, baik. Halus tu. Halus tu. Maksud kata apa? Hubungan dengan Allah, dengan manusia. Dengan Allah tu kita redha. Kemudian kita redha, qada dan qadar Allah tu kita redha. Allah dah takdirkan kita redha. Redha tu satu. Yang kedua, doa lah. Ya Allah, ubahlah takdir ni, ya Allah. Engkau maha kuasa, jadikan suami aku orang soleh, ya Allah. Keluarkan dia daripada maksiat. Jangan semata-mata redha qada qadar Allah, biar tak. Nah, kena doa. Ya Allah, ubahlah takdir, takdirkan suami aku jadi orang soleh. Nah, kemudian dengan suami tu kata apa? Bang, tak baik bang, berjudi macam ni, minum arak, Allah laknat bang, saya tak suka abang macam ni. Tu bukan tanda kita tak redha qada dan qadar. Wajib kita benci maksiat tu. Perbuatan makhluk pada zahirnya. Ini kalau tak reti pembahagian ni, yang redha terus, ini semua Allah, biar maksiat. Bahkan dia redha pula maksiat, berdosa. Ada pula yang benci maksiat,
Sehingga dengan qada qadar Allah pun dia petikai. Nampak tak? Di sini Ahlussunnah wal Jamaah berhati-hati, berwaspada, bersederhana dalam perkara ni. Dengan perbuatan Allah, qada dan qadar Allah, takdir tu kita redha. Kita tak boleh bertikai dan tak boleh tak redha perbuatan Allah. Wajib redha. Kalau tak redha berdosa. Nah, ingat yang kita redha perbuatan Allah. Bahasanya qada dan qadar, wajib redha. Okey? Dan perbuatan makhluk yang zahir nampak mata ni, kalau amal soleh redha, kalau maksiat wajib benci. Okey? Takdir apa? Tuan imam nikah lagi seorang. Ada bini sini? Tak ada. Ustaz, jangan ustaz, sekarang saya tak contoh okey, imam sini lah, imam tempat lain. Nikah lagi seorang, imam memang redha, dia memang nak contoh. Bininya ingat perbuatan Allah tu, tu kena redha nombor satu. Aku redha ya Allah, kau takdirkan sebegini. Tapi ya Allah, kenapalah kau takdirkan laki aku ni kagak, kenapa laki aku bukan laki orang lain ya Allah? Berdosa tu. Haram kerana tidak meredai qada dan qadar Allah. Kena reti tu. Jadi perbuatan Allah tu redha, qada dan qadar tu. Habis yang nak marah mana? Nak kata tuan imam nikah lagi seorang tu maksiat dah, itu ibadah. Ya ustaz, ibadat memanglah nikah ni orang lelaki. Dan dia sebut hukum ke seorang lelaki. Dia nikah lagi seorang tu ibadah. Kalau dia simpan perempuan tu maksiat. Maka dia bernikah tu ibadah. Memanglah ibadah ustaz. Perempuan mana suka poligami? Okey, nak marah yang suami tu. Marah pasal dia menikah lagi seorang, pasal poligami. Tak, saya marah sebab perangai dia tu. Saya pun tak terbimbing, dia pergi nambah lagi seorang tu, saya marah. Boleh marah, sila marah. Tapi jangan maki aman lah. Jangan menengking-nengking sampai menjatuhkan maruah suami. Isteri tak suka suami berpoligami, nak marah boleh, nak tegur boleh, nak nasihat boleh, nak benci boleh. Bukan benci hukum, bukan benci poligami, bukan benci syariat Rasulullah SAW. Tidak, benci perbuatan suami yang mengada-ngada pergi tambah, sedangkan dia pun tukar kanting agamanya. Situ perempuan tepuk tangan, dengar tu bang, gitu. Contoh. Jangan sampai tak reti sudut mana yang boleh, yang mana tidak. Suami bila gini, awak, saya buat ni haram, awak marah saya. Hukum mana kata haram marah? Boleh marah, sebab bini kita yang paling kenal kita. Orang luar memang ustaz dengan ilmu, dengan amal macam ni, tambah lagi seorang ustaz. Ni memang mulut-mulut semua menyarankan ustaz nikah lagi seorang. Bukan saya tak pernah kena. Saya cakap tak payah buat pening kepala. Apa pening kepala ni ustaz zahir batin mampu dengan ilmunya. Dia cocok. Halus cocok. Baik. Tu. Maka bila kita ni menimbang perkara tersebut, kita tak buat lah. Nak menambah lagi seorang apa semua. Jadi kalau benda tu terjadi, yang nak balik pada perbahasan tadi, kita wajib redha takdir Allah. Dan kalau kita perbuatan makhluk tu, tengok yang kita nak marah, yang kita nak halang. Kenapa halang suami tu menikah lagi? Pasal agama dia pun tak betul lagi, ataupun dia tak mampu pada sudut-sudut tertentu. Okey, nak ceritanya, orang luar nampak suami kita memang perfect. Hajar, untung tu Hajar dapat suami macam tu, lembut, dia cakap dengan orang. Kalau bergurau tu, ya Allah, macam bahagia saya tengok kalau Hajar ni suka buat lawak, ramah orangnya. Hajar tu balas apa? Kalau bini balas gitu, ketahuilah apa yang ada di mata orang tu bohong leka. Bini tersalah buat air teh jadi tawar. Tak reti buat air teh. Mana kepala otak letak ke lutut, air teh rasanya kopi. Tengking. Hentak meja marah bini sampai gelas tu separuh tumpah. Tangankan bini. Bini ajak gurau, tak balas. Alah abang ni kan
pahlawan saya. Pahlawan tak layan dia. Nah, kalau orang luar lah. Nah, tu pendakwah tu kata, kalau nak tahu suami dia tu, tanya bini dia. Bini dia kata, alhamdulillah abang haji insya-Allah gini. Nah, ada orang puji. Nah, insya-Allah tu. Ni kalau bini pun cebik, tak payah. Nah, tak payah. Nah, tak usah perasan lah. Nah, cuma bini kalau boleh cover lah. Dia biasa bini cebik tu dah sakit hati sangat tau. Ayah. Bini kalau dia kalau cebik tu dah sakit hati sangat dah tu. Sebab bini ni selama mana boleh dia tutup aib suami dia. Nah, cuma suami kadang-kadang yang tak reti tutup aib isteri. Dia sebenarnya sama aje. Setengah isteri kadang dia tak tutup aib suami. Dia kata suami dia ginilah, suami dia kalau kat rumah busuk lah, apalah, dia umpat suami. Wajib minta maaf. Dan itu termasuk dosa besar. Nah, suami saya kak, saya letak pot pori dalam bilik. Jangan kata pot pori tu bau dah. Dengan baju pagoda dengan spender dia je, hilang bau pot pori tu. Berkepap bau bilik tu. Cerita aib suami. Nah, aku suka gantung spender pula belakang tombol pintu. Geli saya nak buka. Geli dulu kau nak kat dia. Yang suami pula buka aib isteri. Bini aku bukan pandai masak. Tu aku makan tom yam dekat kedai janda ni. Kedai janda mama tak main. Kedai janda. Nah, habis main isyak pergi kedai makan tom yam janda. Nah, cerita pula buruk isteri. Bini aku bukan pandai masak. Masak asam pedas rasa kari. Masak lemak cili api rasa tom yam. Tak pandai masak dia. Jaja kekurangan isteri. Canang sebarkan. Masuk 4 dosa besar. Nah, baik. Maka bila kita dah beriman bahawa Allah itu wujud, kita amalan kita, perangai kita ni, mudah bahasanya perangai kita ni dah beriman Allah wujud. Perangai kita melihat segala sesuatu yang kita nampak dan kita dengar, itu adalah kewujudan Allah. Ingat Allah pada setiap yang wujud, yang kita nampak, yang kita dengar. Baik. Kemudian kita masuk pada sifat yang kedua, qidam. Yang kedua, qidam artinya sedia. Baik. Bermula sifat qidam ni, dia ada satu kumpulan, satu kategori. Sebab sifat 20 ni dia ada 4 kategori. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Sifat yang pertama wujud, sifat nafsiyah. Dia satu kumpulan dan satu je sifat. Sifat nafsiyah satu je, wujud. Adapun sifat salbiyah, sifat nombor 2 sampai nombor 6. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsih, wahdaniyah. 5 sifat ni, nombor 2 sampai 6 termasuk sifat salbiyah. Apa benda salbiyah? Salbiyah adalah ternafi, tertolak. Apa yang nafi, apa yang tolak? Segala yang tak layak bagi Allah, tolak. Nah, nak selamat daripada fitnah Dajjal, 5 sifat salbiyah pegang kemas dalam akidah. InsyaAllah panjang umur tempuh zaman Dajjal, InsyaAllah tak jadi pengikut Dajjal. Tapi jangan minta tempuh zaman Dajjal. Jangan minta lindung biar mati sebelum zaman Dajjal. Sebab Nabi pernah sebut pada sahabat, ada seorang yang kuat amal solehnya dan kuat imannya. Apabila tiba zaman Dajjal nanti, ada seorang yang kuat amal soleh dan kuat imannya, dia akan keluar daripada rumah. Dia kata apa? Aku nak lawan Dajjal. Bertentang mata dengan Dajjal, terus jadi pengikut Dajjal, jadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jangan. Isteri pula, Allahu Rabbi. Dalam satu riwayat menyebut, isteri sedang berjalan pegang tangan suami, pimpin tangan suami. Apabila nampak Dajjal, hanya lalu tanpa berkata apa-apa. Dajjal hanya lalu di depan mata. Perempuan yang bergelar isteri tersebut melepaskan tangan suaminya, lalu mengikut, jadi pengikut Dajjal. Dajjal lalu je dia boleh ikut, belum lagi tunjuk dia punya magic. Janganlah hidup zaman tu. Kalau terpilih hidup zaman tu, minta Allah selamatkan kita. Jangan. Sebab tu di zaman ini perempuan dituntut perbanyakkan waktu di dalam rumah. Kalau keluar rumah, biarlah dengan suami. Dan kalau dengan suami pun janganlah terlampau kerap keluar rumah. Kerana apa?
sekira-kira tiba hidup di zaman Dajjal, dengan latihan duduk dalam rumah tu, dia tidak canggung, dia akan terbiasa berada dalam rumah. Sebab Nabi SAW pesan pada para suami, dua riwayat. Satu riwayat kata sembunyikan, satu riwayat kata ikatlah siapa? Anak perempuan dan isterimu di dalam rumah. Maksud kata sembunyikan, jangan bagi berjumpa dengan Dajjal. Taman Sentosa ni Dajjal datang lah. Nampak macam Dajjal datang Taman Sentosa. Kau ingat dia artis tak datang sini. Nah, artis barat mana datang Taman Sentosa? Dia datang tempat-tempat yang buat konsert. Dajjal sampai. Dajjal yang tak masuk Mekah dan Madinah saja. Sentosa sampai. Terminah sampai. Gelang Patah sampai. Mana ceruk dunia sampai. Dajjal. Maka perempuan berlatih, kalau tak ada apa biarlah kerap dalam rumah. Jangan suka nak keluar melepak tak tentu arah. Walaupun dengan suami, asyik nak ngopi, asyik nak apa, sekali-sekala tak apa. Kerap. Asal-asal je ajar mak kat mana? Kat sini. Ajar PA kat mana? Kat sini. Ajar dia ni macam tak ada rumah. Keluar je. Jangan. Bahaya. Okay? Suami pula kawal-kawal. Jangan bagi bebas sangat. Perempuan keluar daripada rumah sekalipun mendapat izin suami, tapi keluarnya itu tidak ada tujuan, tidak ada kepentingan, tidak ada hajat, keluarnya itu hukumnya makruh. Makruh. Rujuk dalam kitab Muhimmah fil Ilmi Hadis menyebut peranan suami dan peranan isteri. Baik. Bukan suruh terperap. Kadar-kadar patutlah nak keluar. Saya kerja tak ada masalah. Balik kerja, balik rumah. Asal balik kerja je, bang Maidin dulu, Maidin, bang Tesco, bang Sogo, bang Coffee Bean, bang Old Town. Susah betul daripada tempat kerja terus ke rumah. Payah, dia mesti ada menginggah. Jangan je tu. Sekali dua tak apa. Malam pula tak balik, suami dalam kuliah, bini mana ada dinner dengan orang-orang office, kerap pula tu. Janganlah. Jangan. Kalau yang dah lepas tu sudahlah. Baik. Maka sifat salbiah ni nak bermulanya perbahasan sifat qidam, yang mana sifat ini bermula kategori sifat salbiah, sifat yang ternafi dan tertolak segala yang tak layak bagi Allah. Baik, kita masuk sedikit sifat qidam selepas azan Isya, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Baik. Berkenaan dengan sifat qidam, berkenaan dengan sifat salbiyah, sifat yang 5, qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyah. 5 sifat ni adalah kategori sifat salbiyah. Kata ulama di dalam kitab-kitab mereka, sifat salbiyah ni bukan semata-mata ternafi dan tertolak segala yang tak layak bagi Allah. Bahkan sifat salbiyah ni, 5 sifat ni adalah ternafi pada akal dan ternafi pada hati daripada menyamakan Allah dengan makhluk. Bila kita belajar sifat salbiyah yang 5 ni, ternafi di hati dan ternafi di akal bahawa Allah ada bersamaan dengan makhluk. Sebab tu penting sifat 20 ni. Walaupun nama kitab ni bukan sifat 20, sifat 20 tu memang 20 tu lah, ataupun sifat 13 kalau mengikut jalanan Asy'ariyah, dengan memasukkan sifat maknawiyah kepada sifat ma'ani. Jadi sifat salbiyah yang 5 ni ternafi pada akal, ternafi pada hati, Allah ada bersamaan dengan makhluk. Mudah kata, 5 sifat yang kita akan sebut dalam kategori sifat salbiyah ni semua ada pada makhluk. Qidam ada pada makhluk. Lawan bagi 5 ni ada pada makhluk. Qidam lawan hudus, hudus ada pada makhluk. Baqa' lawan fana', fana' ada pada makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, lawannya mumathalah lil hawadith, ada pada makhluk lawan tu. Kemudian qiyamuhu ta'ala bi nafsihi,
lawannya ihtiyaj li ghairih, ada pada makhluk. Dan wahdaniyah esa lawannya ta'addud, berbilang-bilang ada pada makhluk. Maka 5 sifat salbiyah ni adalah ternafi dan tertolak pada akal dan pada hati persamaan Allah dengan makhluk. Lawan 5 ni 5 mustahil. 5 mustahil ni semua sifat makhluk. Itu nanti kita akan perbahas secara terperinci bermula sifat qidami pada pengajian akan datang nanti. Wallahu a'lam bissawab. Jadi cukup sekadar tu ayah-ayah, ibu-ibu, saya mohon ampunan maaf di atas kekasaran bahasa, ketelanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak. Jika ada salah di dalam penyampaian, saya mohon ampunan maaf. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullaha wa atubu alayya innaka antat tawwabur ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما صحيحا. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.